Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekali lagi kita diberikan kesihatan dan kelapangan untuk sama-sama kita melihat dan merenung insya-Allah satu tajuk yang akan kita bincangkan di dalam sebuah buku bertajuk La Tahzan karangan Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Hari ini tajuknya terimalah qada dan qadar Allah. Baik. Seperti mana kita semua mengetahui bahawa qada dan qadar Allah ini merupakan salah satu daripada rukun iman yang keenam, ya. Tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua, dan insya-Allah sebelum kita mulakan perbincangan, jadi boleh tak kita dapatkan share dulu. Kita share dahulu insya-Allah, dan juga mohon sahabat-sahabat berikan heart dan juga thumbs up insya-Allah sebagai tanda sokongan dan dukungan kepada saya untuk terus bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat satu tajuk satu hari. Kita bicara santai. Hari ini tajuknya terimalah qada dan qadar Allah. Baik. Kita tahu bahawa di dalam hidup ini tidak semuanya perkara terjadi seperti mana yang kita kehendaki. Baik, di sana harus kita faham bahawa di dalam salah satu daripada rukun iman, satu perkaranya yang mesti kita imani, yang mesti kita percaya bahawa ada satu yang namanya beriman kepada qada dan qadar. Selain daripada beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada para malaikat, beriman kepada qada dan qadar juga merupakan salah satu perkara yang wajib kita imani. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam satu ayat yang berbunyi, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Yang maksudnya tidak ada sesuatu kesusahan pun ataupun bala bencana yang ditimpakan di bumi ini, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia ada di dalam kitab pengetahuan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebelum ianya terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui telah daripada awal mengetahui tentang kehidupan kita ini dan apa yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Kerana ilmu Allah itu menjangkau masa. Ilmu Allah itu tidak sama seperti ilmu pengetahuan kita. Kita ni mesti pengetahuan kita datang daripada pembelajaran, pengajian, pendengaran, penglihatan dan sebagainya. Dan manakala ilmu Allah itu tidak ada hadnya, tidak ada mulanya dan tidak ada akhirnya. Jadi Allah Maha mengetahui sebenarnya. Mungkin perkara-perkara yang kita sangkakan buruk bagi kita sebenarnya adalah perkara itu aturan Allah, diaturkan oleh Allah SWT untuk kebaikan kepada kita. Jadi oleh itu saya mengajak diri saya dan sahabat-sahabat, janganlah kita merasa sedih jika berlaku sesuatu perkara di dalam hidup kita ini tidak seperti mana yang kita ingini. Contohnya saya bagi bentuk kematian ataupun penceraian, perpisahan. Kadang kita melihat perpisahan itu sebagai satu perkara yang bencana ataupun perkara buruk, tapi sebenarnya di sebalik perpisahan itu Allah telah mengaturkan mungkin sesuatu yang lebih baik untuk digantikan kepada kita, yang mana belum lagi ada dalam pengetahuan kita. Jadi perkara seperti jodoh, maut dan sebagainya, seperti mana Allah telah menentukan kita lahir seperti kita yang ada hari ini. Kita lahir dalam bentuk jantina kita, ada yang dilahirkan lelaki, ada yang dilahirkan perempuan.
Itu semua di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas pilihan kita. Begitu juga kita dilahirkan pada zaman-zaman yang tertentu. Kita tidak dilahirkan di zaman para sahabat. Kita dilahirkan di zaman sekarang ini, mutaakhirun. Jadi ada hikmahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatul Quran, ujian itu merupakan satu cara Allah ingin mengangkat darjat kita. Dalam firman-Nya, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka mereka sudah cukup beriman sedangkan mereka belum lagi diuji? Jadi diharapnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati sahabat-sahabat muslimin muslimat yang saya hormati. Semoga kita ini menjalani hidup kita di atas muka bumi ini seperti mana yang Allah redai dan Allah kehendaki. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan satu perkara itu daripada azali lagi. Sebelum kita dilahirkan di bumi ini, Allah sudah tahu bila kita nak lahir dan bila kita nak mati. Jadi usahlah kita risau, usahlah kita bimbang di atas perkara yang berlaku di atas muka bumi ini, kerana semuanya adalah berada di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatul Quran surah At-Taubah ayat yang ke-51, "Lan yusibana illa ma kataballahu lana." Tidak sesekali akan menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Jadi sesuatu itu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan hidup di bumi ini tanpa izin Allah, dan kita tidak akan mati tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang datang ke bumi ini atas keinginannya sendiri, dan tidak ada orang yang meninggalkan dunia ini dengan kemahuannya sendiri. Semuanya itu adalah dengan pengetahuan Allah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi diharapnya sebelum kita pergi lebih lanjut ini, boleh tak sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini kita tekan button share dulu seorang sekali, insya-Allah, dan juga berikan heart dan juga thumbs up sebagai tanda sokongan, insya-Allah. Kita akan cuba berbicara santai setiap hari, insya-Allah, jika diberikan kelapangan, kecuali hari Ahad semalam ada urusan sedikit. Kita akan cuba habiskan keseluruhannya. Kalau ikut di dalam isi kandungan buku ini, di dalamnya terdapat 281 tajuk. Jadi mungkin kita memerlukan 280 hari. Hari ini kita masuk ke dalam tajuk yang ke-10. Jadi ada dalam 270 tajuk lagi berbaki. InsyaAllah perlahan-lahan kita akan cuba kupas satu persatu. Kita akan bicarakan satu persatu. Semoga pada akhirnya insyaAllah kita diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini dan meredai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan tajuk perbincangan kita pagi ini, iaitu terimalah qada dan qadar Allah. Kadang Allah beri kita kesakitan adalah untuk cara dia membuatkan kita ingat kepadanya. Kadang Allah berikan kita itu kemiskinan, kesusahan, dengan cara itu membuatkan kita ingat kepada Allah. Mungkin Allah tahu kalau dia berikan kita kekayaan atau yang melimpah ruah, ataupun dia berikan kita ini tidak pernah jatuh sakit, mungkin dia tahu kita akan lupakan dia. Jadi oleh itu sekali-sekala Allah jatuhkan kita, Allah timpakan kita dengan kesakitan, Allah timpakan kita dengan kesempitan hidup ataupun kemiskinan, adalah cara Allah untuk memperingatkan kita bahawasanya dunia ini milik dia. Dunia ini milik Allah, bukannya milik kita. Walaupun begitu juga dengan kehidupan dan kematian. Andai katalah seluruh manusia di muka bumi ini berpakat dengan jin untuk membunuh kita, tetapi jika Allah tidak mengizinkan kita untuk menikmati, maka kita tidak akan apa-apa yang akan berlaku pada diri kita. Dan sebaliknya, jika seluruh manusia dan jin berpakat untuk menghidupkan kita, tapi kalau Allah kata sampai waktunya kita akan mati, kita akan mati begitu juga. Jadi
terimalah seadanya qada dan qadar Allah, kerana itulah yang terbaik bagi diri kita. Apa yang kita buat itu tidak semestinya sebenarnya pilihan kita, kerana ada setengahnya itu memang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun manusia itu diberi kuasa ikhtiar, kuasa untuk memilih melakukan sesuatu, tetapi di sana juga terdapat ada perkara-perkara yang Allah telah tentukan kepada kita. Jika keyakinan tersebut tertanam kuat pada jiwa kita, kepada diri kita, dalam hati kita, maka kita akan melihat setiap bencana itu sebagai kurnia. Kalaulah kita menerima qada dan qadar Allah itu dengan penuh kerelaan hati, segala apa yang berlaku pada diri kita itu, segala bencana itu, kita akan melihatnya sebagai satu kurnia daripada Allah. Dan setiap ujian yang Allah berikan itu, kita akan lihat sebagai satu anugerah daripada Allah. Mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin tolong tulis poin yang penting tersebut, ya. Jika kita benar-benar beriman dengan qada dan qadar, yang pertamanya, kita akan melihat bencana itu sebagai satu kurnia. Yang keduanya, kita akan melihat setiap ujian itu sebagai satu anugerah. Dan kita akan melihat setiap satu kepayahan itu sebagai satu penghargaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang kita mungkin tidak nampak dia punya hikmahnya sekarang, hari ini. Hari ini mungkin kita tidak dapat melihat hikmahnya, tapi ketahuilah sesungguhnya ada kebaikan pada setiap apa yang berlaku dalam diri kita itu, ya. Dan Allah juga telah berfirman, Nabi juga telah berpesan dalam satu hadis, "May yuridillahu bil khaira yusib minhu." Yang maksudnya, barang sesiapa yang Allah kehendaki kebaikan berlaku kepadanya, nescaya Allah akan memberikannya cubaan. Jadi kalau sahabat-sahabat menerima cubaan, menerima dugaan sedikit sebanyak itu, itulah tanda Allah menyayangi kita. Allah menginginkan kebaikan berlaku kepada kita, dan Allah inginkan kita selalu ingat kepada Dia. Kita boleh tengok contoh kan, bila orang sakit, selalunya bila orang sakit, antara perkara yang keluar daripada mulutnya apa? Allah, Allah, Allah. Mungkin kalau Allah tak bagikan dia sakit, mungkin dia tak akan berzikir kepada Allah. Mungkin dia akan lupa nikmat kesihatan yang Allah berikan itu. Jadi setiap apa yang Allah berikan itu, ya, setiap apa yang kita ada hari ini, syukurilah. Bersyukurlah kepada Allah di atas setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sama ada anugerah itu mungkin kita suka ataupun mungkin kita tak suka. Sebagai contoh, ada orang yang kematian anak di usia kecil. Mungkin ada yang melihatnya sebagai satu musibah, tetapi pada sebenarnya ia adalah satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah telah menyediakan Allah ataupun Allah telah menganugerahkan salah seorang daripada zuriat keturunannya yang bakal menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bergembiralah. Jangan kita bersedih. Kalau ada di antara kita yang kematian anak di usia kecil, jangan kita bersedih. Kalaulah kita boleh gembira bila anak kita mendapat keputusan peperiksaan yang baik, kita gembira. Jika kita boleh bergembira bila anak kita dapat masuk universiti, bila kita sangat gembira bila anak kita mendapat kerja, bila kita gembira di hari anak kita berkahwin, kenapa perlu kita bersedih bila kita tahu setelah kematian anak kita di usia kecil itu, dia akan mendapat syurga Allah? Jadi sepatutnya dan selayaknya kita bertambah-tambah gembira, kerana itulah anugerah Allah yang tertinggi yang diberikan kepada hamba-Nya, iaitu diberikan kurnia mendiami syurga Allah yang penuh dengan kenikmatan yang tak dapat dibayangkan oleh fikiran, yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi oleh itu, marilah saya mengajak sekali lagi sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita beriman kepada qada dan qadar dengan sebenar-benar keimanan. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, diharapnya sahabat-sahabat juga dirahmati Allah, dan jangan lupa insya-Allah menekan button share. Kita kongsikan ilmu yang baik pada pagi ini supaya kita mulakan hari kita dan kita berikan aura yang positif kepada kawan-kawan dan ahli keluarga kita juga. Diharapnya mereka dapat memulakan hari-hari mereka itu dengan satu kehidupan, satu pemikiran yang positif untuk mereka terus berjaya di dunia
dan juga di akhirat. Kerana itu, janganlah kita merasa gundah gulana, bersedih kerana kesakitan yang menimpa kita, ataupun kematian ahli keluarga, ataupun kematian diri kita sendiri yang semakin dekat. Sesungguhnya setiap saat, setiap detik, jam itu berjalan. Ketahuilah bahawasanya setiap detik itu juga kita menghampiri hari kematian kita. Semua daripada kita, termasuk saya. Setiap jam, setiap detik jam berjalan, setiap saat. Itu tandanya semakin hari semakin dekat kita dengan hari kematian kita. Semuanya ianya disimpan rahsia rapat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji juga keimanan kita. Kalau Allah bagi tahu kita bila nak mati, mungkin orang akan melakukan taubat hanya pada hari terakhir dia nak mati. Supaya kita lebih bersedia, Allah menyimpan ia sebagai satu rahsia, hari kematian kita itu, supaya kita bersedia dan sentiasa bersedia untuk dipanggil pulang oleh Allah pada bila-bila masa. Kerana kematian itu tidak mengenal usia. Kematian itu tidak mengenal jantina. Ia datang bila sampai waktunya. Ia datang bila sampai waktunya. Allah juga telah berfirman dalam surat ayatul Quran, Al-maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu cuba lari dan elak daripadanya itu, dia sendiri akan datang menjemput kamu. Jadi kalau kita beriman dengan qada dan qadar, bahwasanya kematian itu suatu perkara yang pasti, jangan kita bersedih. Jangan kita sedih untuk meninggalkan ahli keluarga di dunia ini. Kerana setiap manusia akan melalui kematian. Kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Cumanya, janganlah kematian itu yang kita takutkan. Yang kita perlu risaukan ialah bekalan untuk selepas kematian tersebut. Saya ulang sekali lagi. Janganlah kita takut kepada kematian tersebut. Kerana yang lebih perlu kita bimbangi ialah bekalan ataupun persiapan untuk kita menghadapi hari-hari selepas kematian. Pertamanya sudah tentulah kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam kubur, dan seterusnya kehidupan yang akan kita lalui di padang mahsyar, yang mana semua kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Yang baik, yang buruk yang kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dalam firman Allah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah akan diperlihatkan, dan barang siapa yang melakukan kejahatan sebesar zarah akan diperlihatkan. Jadi kalau kita tahu buat baik pun Allah akan balas, buat jahat pun Allah akan balas, jadi pilihlah untuk melakukan kebaikan supaya kita juga menerima balasan yang baik. Baik, terima kasih yang menekan button share ya. Dan terima kasih juga yang memberikan komen-komen yang positif pagi-pagi ini. Dan juga terima kasih yang memberikan heart dan juga thumbs up kepada saya. InsyaAllah kita berbicara santai ringkas pagi ini sebelum kita mengakhiri. Baik. Jadi jangan pula kita merasa gundah gulana bila kita kerugian dalam perniagaan kita dan sebagainya. Mungkin Allah tahulah, Allah bagi kita kerugian waktu ini kerana Allah tahu kalau dia berikan kita keuntungan, mungkin kita akan lupakan dia. Dan juga begitu juga kalau berlaku musibah seperti rumah terbakar dan sebagainya. Betapapun sesungguhnya merupakan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Semua itu adalah daripada ketentuan Allah yang pasti berlaku. Jadi kita tidak ada pilihan selain daripada menerima takdir tersebut. Kerana Allah lah yang berhak menentukan, dan anggaplah ia sebagai dugaan ataupun cubaan untuk menguji keimanan kita, sama ada kita boleh bersabar melalui hari-hari ujian tersebut. Jadi ketahuilah sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini adalah satu medan peperiksaan. Cumanya hikmahnya ialah kalau kita biasa melalui peperiksaan di sekolah ataupun di universiti, setiap orang diberikan soalan question paper, kertas soalan yang sama. Setiap orang diberikan waktu yang sama. Kalau kata 2 jam, 2 jam lah semua. Kalau kata 3 jam, 3 jam lah semua. Dan paper yang sama. Kalau kita
exam matematik. Satu hall tu semuanya exam matematik. Berbeza dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, setiap individu yang hidup di dunia ini, ialah peperiksaan yang kita lalui ini, question paper dia, kertas soalan dia berbeza dengan adik-beradik kita, berbeza dengan kawan-kawan kita. Begitu juga waktu peperiksaan tidak sama. Ada yang diberi waktu sampai 50 tahun, ada yang diberi waktu sampai 60 tahun, ada yang diberi waktu sampai 70 tahun, dan ada yang mungkin kurang daripada itu. Jadi itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-Nya, yang manakah yang benar-benar beriman kepadanya. Jadi oleh itu, marilah sekali lagi saya mengajak sahabat-sahabat kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah segala sesuatu itu sebagai cubaan, dan justru kita pasti akan mendapat pahala daripada Allah di atas kesabaran kita melalui ujian tersebut. Maka berbahagialah orang-orang yang ditimpa musibah dan mereka bersabar dan mereka redha dengan ketentuan Allah tersebut. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan mereka lah yang akan ditanya. Jadi kita lah yang akan akhirnya dipersoalkan Allah di atas segala apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia ini, bermula daripada saat kita akhir balik sehingga hari kita meninggalkan dunia ini, semuanya akan dipersoalkan kembali. Jadi marilah kita benar-benar beriman kepada Allah, dan jangan kita biarkan kesedihan kesedihan kita melalui hari-hari ujian tersebut dengan mengirakan bahawa semuanya itu di luar pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mengira diri akan sanggup melakukan segala upaya untuk menahan tembok yang akan runtuh. Jadi mana mungkin, kalau ini contoh, tembok yang dah nak runtuh kita tahan memang tak akan termampu. Begitu juga qada, satu ketentuan Allah yang telah ditentukan, mana kita mampu untuk menahannya. Begitu juga kita tidak akan mampu membendung air yang sedang meluap, dan begitu juga kita tidak dapat menahan angin yang sedang bertiup. Manakan mampu kita menahan angin yang sedang bertiup? Manakan mampu kita menahan air yang sedang meluap? Manakan mampu kita menahan kaca yang telah pecah? Ya, jadi oleh itu sama-samalah kita menerima dengan hati yang redha pada ketentuan yang telah Allah tentukan kepada diri kita, kerana semua itu telah ditulis di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yang sesuatu akan berlaku dan ianya pasti berlaku. Dalam surah Al-Kahfi Allah ingatkan kita dalam ayat 29, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman, silakan dia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, maka silakan dia kafir. Jadi marilah kita memilih untuk menjadi hamba Allah yang beriman kepada Allah, dan juga sudah tentulah beriman dengan rukun-rukun iman yang lain. Dan salah satu rukun iman yang harus dan wajib kita imani, iaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi marilah kita menyerahkan segala kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, supaya hati kita itu lebih tenang dan lebih redha menghadapi hari-hari yang berbaki kepada kita ini. Dan percayalah dengan kebenaran qada sebelum kita melihat sesuatu itu, sebelum kita menerima sesuatu itu, kita beriman kepadanya dan bersedia untuk menghadapinya. Jangan pula kita berandai seperti mana yang telah dinyatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita, "Lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza, walakin qul qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala." Ini satu peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maksudnya apa? Janganlah pula kita berkata, seandainya aku melakukan begini dan begini, nescaya akan berlaku begini dan begini. Akan tetapi katakanlah, semua yang telah ditakdirkan dan dikehendaki Allah pasti terjadi.
sangat mendalam peringatan oleh Nabi SAW kepada kita. Kadang kita ini selalu menyalahkan. Kita kata kalau aku buat macam ni mesti tak jadi macam ni. Itu perkataan itu merupakan perkataan syaitan. Jadi jangan kita membenarkan syaitan cuba masuk ke dalam benak fikiran kita untuk cuba memesongkan kita. Kerana kita kena ingat musuh kita yang paling nyata, syaitan itu merupakan lakum aduwwum mubin, merupakan satu musuh yang nyata kepada kita. Jadi jangan pula kita bila berlaku sesuatu kita kata kalaulah aku tak buat macam ni tentu tak jadi macam tu, ataupun kalau aku buat begini tentu jadi begini. Kerana itu adalah qaul syaitan, kata-kata syaitan. Jadi apa yang perlu kita katakan ialah qul qadarullah wa ma yasha'u fa'ala. Katakanlah bahwasanya semua itu telah ditakdirkan dan dikehendaki Allah pasti terjadi. Jadi sedikit sebanyak peringatan kepada diri saya juga dan kepada sahabat-sahabat. Baik, ada yang bertanya, salam Ustaz, insya-Allah jika diceritakan untuk bersabar, kita insya-Allah faham dan cuba untuk beramal untuk sabar. Tapi kadang-kadang jika berlaku atas diri kita, kadang terlupa untuk bersabar. Bagaimana? Sebab itulah kita mestilah menjadi penasihat yang terbaik kepada diri kita. Jangan tunggu orang lain menasihati kita. Diri kita itu sendiri mestilah menjadi penasihat yang nombor satu kepada diri kita, bahwasanya Allah lah yang menguasai kehidupan kita. Kerana kalau kita tunggu orang lain yang memberikan nasihat kepada kita, jika berlaku sesuatu musibah kepada kita, sudah tentulah kita akan cuba menyalahkan pihak itu dan pihak ini, dan cuba mungkin menyalahkan kepada diri kita dan sebagainya. Jadi oleh itu, pertamanya diri kita mestilah menjadi penasihat yang utama. Dan untuk menjadi penasihat yang utama pada diri kita, mestilah kita mempersiapkan diri kita dengan ilmu-ilmu, insya-Allah, supaya bila berlaku sesuatu musibah kepada diri kita, kita cepat-cepat memperingatkan diri kita bahawasanya ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaklah sebenarnya mungkin kalau kita lihat pengalaman-pengalaman yang berlaku mungkin kepada diri kita, kematian ibu ayah ataupun kematian anak, kematian saudara dan sebagainya, musibah itu musibah ini. Jadi cepat-cepatlah kita kembali kepada Allah. Lihatlah dan kenanglah dan ingatlah bahawasanya tidak ada yang berlaku di atas muka bumi ini, hatta tidak ada daun yang gugur daripada pohon di bumi ini tanpa diketahui Allah dan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang sekali lagi agar kita benar-benar memahaminya. Daripada perkara yang sebesar-besarnya kepadalah perkara yang sekecil-kecilnya. Tidak ada sehelai daun pun di atas muka bumi ini gugur tanpa pengetahuan Allah dan tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya berlaku di atas pengetahuan Allah dan semuanya berlaku di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita redha dan bersabar menghadapi apa jua yang berlaku kepada diri kita. Ingatlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kita datang dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi sedikit sebanyak diharapnya menjawab soalan daripada sahabat kita Farlis, dan juga kepada yang lain diharapkan kita sama-sama lah menjadi pengingat kepada diri kita sendiri khususnya, dan juga kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita. Sebelum saya berakhir, saya mengharapkan sahabat-sahabat sekali lagi kita menekan button share. InsyaAllah kita kongsi-kongsikan ilmu ini. Dan tajuk untuk esok hari, mungkin ada sahabat-sahabat yang nak tolong tuliskan. InsyaAllah untuk esok hari kita akan berbicarakan tentang tajuknya, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Saya ulang sekali lagi, tajuk untuk esok hari, sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi insya-Allah kita akan bicarakan tentang tajuk itu esok hari. Jadi untuk hari ini saya setakat itu dahulu. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang silap itu dari kelemahan diri saya sendiri. Sebelum saya berakhir, insya-Allah jangan lupa janji temu kita, sudah tentulah janji temu kita esok hari dan janji temu kita petang ini untuk belajar mengaji Al-Quran. Jadi setakat itu dahulu, aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah ya. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Assalamualaikum dan terima kasih.